Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan objek daripada lukisan ortografik yang kita ada di sini ya. Jadi dalam latihan ini kita membuat lukisan isometrik berdasarkan kepada persekitaran 2D ya, belum lagi 3D. Jadi apa yang kita akan buat ialah dikenali sebagai isoplane ya. Jadi kita membuat ni dalam keadaan kita kena tukar dalam bentuk isoplane, di mana kita boleh pergi dekat sini, kita boleh tekan kepada tool, kemudian kita boleh drafting setting, kemudian di sini snap grid ni kita daripada asalnya adalah rectangular snap. Rectangular snap tu bila jika sekiranya kita tekan kita punya grid, kita nampak grid yang inilah. Jadi yang rectangular yang persegian macam ni. Tapi sekiranya kita pergi kepada tool ataupun kita drafting setting, di sini kita tukar isometric snap. Okay, yang ini kita boleh gunakan 2D ataupun 3D. Jadi kita boleh onkan kita punya display grid beyond limits. Okay. Jadi kita dapat yang ni ya. Jadi bila kita dah isometric snap telah kita on, kita akan dapat objek yang ataupun grid yang seperti ini. Jadi apa yang kita katakan sebagai sekiranya di isoplane berkenaan kita nak gunakan kita nak melukis isometrik, kita boleh seperti biasa. Isometrik adalah sudut 30 darjah. Contohnya kalau satu cube berukuran 50, 50 dan 50 mm. Jadi kalau kita nak lukis contohnya cube line, kita boleh buat line. Kemudian apa yang kita pastikan kat sini, kita on kita punya snap mode. Kemudian kita onkan kita punya auto. Jadi kita boleh buat di mana-mana saja. Jadi kita punya grid ni, setting ni, selain kita boleh gunakan tool drafting setting ni, atau kita boleh juga menggunakan kaedah yang lama di sini. Halakan cursor ke sini, sebelah kanan, klik sebelah kanan mouse, setting. Kita akan dapat ini juga Jadi maksudnya kita dah display grid beyond limits, tak ada masalah. Okey, jadi sekarang kita okey saja ataupun kita cancel je. Kemudian kita akan buat line, okey. Cube 50 50 50 50 lebar, tinggi dan okey. Jadi kita dapat kat sini, katakan kita bermula di sini. Okey, kita akan jadi kita boleh bergerak 50. Kita tarik je ke bawah ataupun kita boleh bagi yang sini sebenarnya sudut 30-30. Jadi kalau kita punya sudut biasa, kosong adalah sebelah ke sini. Jadi maksud dia yang ini adalah 360 tolak 360 tolak dengan 30, jadi 330. Jadi kalau kita nak gerak ke sini, kita boleh bagi alias 50 sudut 330. Jadi dia akan pergi ke sana. Okey, jadi boleh juga undo, kita boleh guna juga. Kita pinpoint titiknya, kemudian kita bawa je ke mana-mana, bagi saja nilai. Ini kita bagi nilai dekat sini, biasanya kalau 50, okey, kita akan letak di sini. Okey, jadi kalau kita nak gerak, dia lebar, dia punya panjang. Okey, jadi dekat sini kita letak je, tarik je ke sana, hidupkan kita punya auto, tarik je sebelah kanan, kita letak nilai. Okey, 50. Jadi ke sini, tunjuk ke sana, letak nilai 50. Kemudian kita boleh close. Okey. Untuk kita membuat dia punya tinggi, jadi kita kena tekan F5. F5 dan tekan sekali. Tekan sekali, tengok dia punya arrow akan, kita punya cursor akan berubah bentuk. Okey, kalau macam ni dia boleh buat melukis dalam keadaan bawah saja. Kalau kita nak melukis tegak ke atas, kita kena buat di sini, dinding sini. Jadi kita buat line di sini. Okey, kita boleh 10, 20, 30, 40, 50 dekat sini. Kemudian ke sana 50 dan ke bawah 50. Jadi dan kita nak buat yang sebelah sini, kita tekan F5 lagi. F5. Okey, jadi tekan 2-3 kali sehingga dia sampai macam tu. Jadi kita bawa 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Okey, ke bawah 50. Okey. Jadi yang ini kita nak bawa pula yang sebelah sini, nak buat yang sini, kita tekan F5.
Okey, tekan F5. Okey, sehingga dia jadi macam tu. Okey, line kita boleh buat kat sini. Okey, kita boleh buat yang ini. Okey, kemudian kalau kita nak buat yang bawah, kita buat line daripada sini ke sini. Okey, kita undo pasal kita tak tukar dia punya F5. Jadi yang ini dia boleh buat yang bahagian atas saja dengan bahagian bawah. Jadi untuk buat dinding yang sebelah sini, permukaan yang ini, permukaan yang 1, 2, 3, 4 kita kena tukar F5. Dia jadi macam tu. Jadi kita boleh muka ini ready, kita boleh melukis muka ini dan muka yang bahagian belakang. Sekiranya kita nak melukis muka yang ini, kita kena tekan F5 lagi. Tukar macam tu. Okay, kita boleh melukis yang ini. Jadi kalau kita nak lukis yang ini, kita tekan F5. F5. Okay, jadi kita buat line dari sini ke sini. Jadi kalau untuk melihatkan ini adalah wireframe dalam bentuk wire kat belakang ni nampak. Sekiranya kita nak nampak dia bentuk solid, kita erase yang ni. Okay, 1, 2, 3. Jadi kita nampak gambar yang solid. Yang itu kita gunakan isoplane. Okay, sekiranya kita nak buat satu bulatan, okay, katakan kita nak buat bukan bulatan, kita erase yang ni dulu. Jadi kita akan buat exercise yang ni nanti. Okay, sekiranya kita nak membuat silinder, okay, silinder, contoh silinder. Okay, katakan kita nak buat silinder, kita boleh guna draw. Kita pergi kepada ellipse, ellipse arc, arc ini. Jadi kita tekan kat bawah tu ada iso circle. Jadi kita bagi I. Iso circle. Okey, katakan dia punya center kat sini. Okey, katakan dia punya radius adalah 20. Radius 20, diameter 40. Okey. Jadi dia tanya kat situ specify start angle. Jadi kita letak kosong dan dia punya included angle adalah 360. Jadi kita dapat objek yang berkenaan. Okey, sekiranya kita nak copy, jadi kita kena tekan F5 dulu. Kalau kita copy CP sekarang kat sini, okey, dia cuma boleh gerak ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Jadi itu saja. Pada plane yang sini saja dia boleh gerak. Untuk kita copy ke arah belakang, tekan F5, dia jadi macam tu. Tengok anak kita punya cursor. Jadi kalau kita nak gerak ke belakang, okey, kita akan dapat yang itu. Jadi kita enter. Jadi sekarang apa yang kita buat, kita perlu buat satu line dekat sini. Kita buat line, kita boleh gunakan quadrant. Quadrant dekat sini dan quadrant dekat bahagian hujung. Okey. Quadrant dekat bahagian sini. Okey, jadi kita buat lagi satu line kat sini, quadrant dan quadrant kat situ. Jadi sekarang apa yang kita buat, sekiranya kita nak nampak solid, kita boleh trim. Trim yang objek ini. Kita ambil di sebagai boundary. Ini pun objek boundary. Okey, kita boleh trim. Jadi kita dapat objek. Jadi macam mana kita nak, ini menggunakan isoscale. Macam mana kita nak membina objek ini? Okey, objek ini sama kita gunakan isoscale. Jadi upaya bayangkan objek ini memainkan peranan yang penting dalam kita menghasilkan lukisan ini. Jadi yang ini kita erase dulu. Yang ini kita erase dulu. Jadi objek yang ini kita boleh mula melukis menggunakan isoplane. Jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita pastikan dahulu dia punya pandangan-pandangan ini. Jadi maksud dia yang ini kita boleh buat. Okey, jadi kita boleh buat dia punya tapak. Maksud dia kita boleh gunakan pada isoplane yang ini kita boleh gunakan line. Okey, kita boleh hidupkan kita punya grid, kita boleh hidupkan snap dan auto. Okey, kita buat kat sini. Okey, jarak di sini adalah yang bawah adalah kita boleh gunakan 50. Tarik saja 50. Okey, kemudian kita halakan ke sana 80. Okey, kemudian ke sana 50 dan ke sini adalah kita letak kat situ saja. Jadi bawa ke end point. Okey, jadi sekarang itu adalah dia punya bentuk. Jadi yang bentuk yang bawah ini, bentuk yang sebelah bawah tu. Jadi sekarang apa yang kita buat yang bahagian. Jadi kita tekan F5. Okey. Jadi kita buat line end point dekat sini ataupun kita boleh ambil gunakan grid. Okey, 10 ke atas, bagikan 10. Jarak ini adalah 10. Okey, jadi sekarang kita
pergi ke sini. Okey, jadi yang ini adalah dah tentu 80, yang ini adalah 40. Jadi dah tentu ini 40 bagi dengan 2 dapat 20. Yang sini adalah 20. Okey, yang atas adalah 40. Okey, yang sana adalah 40. Yang ke bawah adalah 40. Dan ke sini adalah 20. Ke bawah adalah 10. Okey, kita enter. Jadi kita dapat objek yang macam ini. Jadi sekarang apa yang kita nak buat ialah yang kita boleh copy yang ini bawa ke bahagian belakang. Okey, kita cp yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Base point kita gunakan dekat sini. Jadi sekarang dia boleh bergerak pada satah itu saja, atas, bawah, kiri dan kanan. Sekiranya kita nak bawa ke belakang, tekan F5 sekali sehingga kita punya cursor berubah bentuk. Macam tu. Jadi kita bawa ke endpoint dekat sini. Boleh juga kita gunakan grid ataupun snap tadi, boleh. Kita dapat yang itu. Jadi sekarang kita completekan. Kita lukis line end di sini ke endpoint dekat sini. Okey, kemudian kita buat line endpoint kat sini dengan endpoint kat sini. Okay, kalau terlebih kita yang ini kita erase saja dulu. Okay, jadi silap. Okay, kita line kita buat ke sini. Okay, jadi kita buat yang di sini terus ke sini. Okay, jadi nanti kita akan erase mana-mana yang kita tak mahu ataupun kita nak lihat bahan solid objek wireframe ni kita akan buang. Jadi macam mana ni kita bahagian yang ini kita nak buat. Jadi yang penting adalah sekarang kita buat yang bentuk yang ini. Jadi kita kena buat dahulu. Okey, kita kena tekan F5 dahulu kita nak gunakan. Okey, jadi kita buat line. Kita gunakan midpoint yang ini. Sebab dia terkeluar, jaraknya terkeluar ni Kat sini. Midpoint bagi garisan ini. Okey, kita bawa kat sini adalah bagi nilai, tarik ke sini 20. Okey. Jadi dia berada di sini 20. Jadi kat ujung sana. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita nak membina circle ataupun isocircle. Jadi kita draw, kita gunakan ellipse arc. Okey, kita gunakan bagi kat sini nilai I. Okey, kita gunakan end point dekat bahagian sini yang kita tunjuk tadi. Okey, kita boleh letak kat situ. End point of. Okey, kita draw. Okay, draw ellipse arc isocircle. Draw ellipse arc. Kemudian kita draw ellipse arc. Kemudian kita letak I isocircle. Okay, center kita gunakan end point dekat bahagian sini. Okay, kat sini. Okay, jadi yang itu dalam bentuk dia dalam bentuk tatah yang ini. Jadi kita tekan F5. Okay, tekan F5 dia akan berubah bentuk. Okay, jadi yang ini kita boleh bagi radius 20. Okay, jadi kita dapat yang objek berkenaan. Jadi kita bagi start angle 0 dan 360. Okay, jadi kita dapat objek berkenaan. Okay, jadi kita dapat objek yang ini. Jadi kita bina yang bahagian tengah pula lagi, yang bahagian ini pula. Jadi kita gunakan draw ellipse arc. Kita gunakan isocircle I. Okay, kita gunakan end point dekat sini yang tadi kita buat. Okay, jarak kali ini adalah radius adalah 10. Okay, 0 360 darjah. Okay, jadi kita dapat yang itu. Okay, jadi kita buat satu bulatan ataupun satu line. Kita gunakan quadrant dekat sini. Dia bukan quadrant jadi kita buat kat sini. Kita buat line untuk kita potong line. Kita gunakan end point dekat sini tadi. Okay, kita tarik saja ke sana. Jadi kita dapat objek. Kemudian kita stretch, klik, tarik ke bahagian sini. Okay, jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi kita trim. Jadi ini kita trim.
trim, ambil yang ini dan yang ini. Yang ini. Okey, jadi kita trim. Yang ini, okey, yang ini kita trim semua. Okey, jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi kita kena copy ke bahagian belakang. Jadi jarak dekat sini tadi, ini 50. Okey. Yang ini adalah 50. Jadi yang panjangnya adalah 90 dan tentu jarak yang kita keluar ni adalah 90 tolak 50 adalah 40. Sini 20 dan sini 20. Jadi kita buat line, kita gunakan midpoint dekat bahagian sini. Okey, kita tekan F5. Lagi sekali. Jadi kita buat hala ke sana 20. Jadi kita copy CP yang objek ini. 1, 2, 3, 4. Okey. Enter. Kita gunakan endpoint ya. Bahagian sini letakkan ke endpoint yang bahagian sana. Okey, jadi kita dapat objek itu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh stretch yang ini. Kemudian yang ini kita tak perlu, kita erase dahulu. Erase, yang ini pun kita erase. Jadi kita stretch yang ini. Ini ke bawah ke bahagian ujung endpoint dekat sini. Okay. Yang ini kita bawa endpoint dekat bahagian sini. Jadi kita dapat itu. Jadi kita boleh gunakan, kita tekan F5. Okay, kita tengok kita punya apa. Kita tengok kita punya cursor, kita boleh tekan F5. Kasih dia baring macam tu. Kita buat line endpoint dekat bahagian sini. Dan ataupun kita boleh stretch yang ini pun boleh. Kita ambil dinding ini, klik, kemudian kita stretch ke bahagian ujung sana. Okay, endpoint yang ini kita pergi bawa kepada endpoint dekat bahagian sini. Okay, jadi kita boleh buat line. Jadi kita buat endpoint dekat sini dan endpoint dekat bahagian sini. Jadi kita boleh copy ataupun kita buat yang lain. Lain kita boleh copy dan kita boleh dekat sini ya. Jadi kita dapat kat situ. Jadi yang bahagian belakang ni kalau kita nak jadikan solid, kita dah boleh buang. Kita erase yang ini. Erase yang ini. Jangan terlalu messy sangat dengan garisan kita punya tempat ataupun ruang kerja. Yang ini jangan buang dulu. Yang ini jangan buang dulu. Jadi kita erase yang ni. Yang mana kita erase dah boleh erase. Yang ini kita boleh erase. Yang ini pun kita boleh erase. Yang ini pun kita boleh erase. Jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi macam mana kita nak, kalau kita buat line, kita nak nampakkan objek ini semacam solid. Kalau kita nak buat line, kita boleh buat, kita boleh gunakan quadrant dekat sini. Dan kita gunakan quadrant dekat bahagian sini. Kita akan dapat yang itu. Itu satu kaedah. Satu kaedah yang lain, sekiranya kita nak kita erase dulu yang ini. Sekiranya kita nak bulatan dia tidak boleh menggunakan kuadran kerana keadaan ini tidak cantik, kita boleh gunakan ini. Kita format, point style, format default adalah yang ini. Kita format dalam ini dalam bentuk X. Jadi kita boleh divide. Divide lah seberapa. Garisan ini seberapa cantik, seberapa banyak kita divide dan lebih banyak kita divide, kita akan dapat dia punya tangent yang lebih baik. Kita bagi divide, contoh dekat situ. Yang ini kita divide, letakkan 20. Macam tu. Kemudian kita divide lagi, select yang ini, kita bagi nilai 20. Jadi sekarang kita boleh carilah titik-titik yang menghampiri. Mungkin kita boleh gunakan titik salah satu ni, kita buat line. Line kita boleh gunakan knot. Knot mana yang paling cantik yang kita nampak. Yang ini adalah bahagian yang paling tepian sekali. Yang ini yang ini dah ke bawah. Ini nampaknya yang paling dia seeloknya garisan ataupun yang kita apa adalah pada bahagian sini. Kita untuk yang ini. Seeloknya adalah pada sini. Sekarang kita knot dekat sini, kita punya garisan. Tapi seeloknya dekat sini.
tengah-tengah ni. Jadi kalau macam tu kita kena divide 40 lah baru dapat yang ini. Tetapi kita akan dapat hampir. Boleh juga kita guna ini, kita akan dapat hampir. Jadi kalau kita gunakan line, kita boleh gunakan not point kat sini 1 2 3, kita gunakan yang ini, kita bawa ke 1 2 3 kat bahagian sini. 1 2 3 not. Okey, kita gunakan not dekat bahagian sini. Jadi kita dapat, jadi kita tak nampak tak berapa cantik lah dia punya yang ini. Sebab kalau kita divide 40, okey, contohnya kalau kita divide 20, kita dapat yang point di sana. Okey, kita delete yang ini dulu. Saya nak tunjuk yang 40 tadi. Okey, jadi kita nampak tak berapa cantik. Jadi kita erase yang ini dulu. Dekat sini kita kena cuba jaya bagi bulatan yang ada bulatan ataupun lengkungan yang kita nak sambung. Okey, jadi yang ini. Okey, sekiranya kita divide 40, tadi divide 20, kita divide garisan ini kepada 40. Okey, jadi kita dapat yang itu dan kita divide lagi yang ini pada 40. Okey, jadi kita dapat pada garisan ini sekarang ini berada, kalau kita lihat yang ini berada betul-betul dekat bahagian tengah-tengah ni. Jadi kita gunakan line, kita gunakan not dekat yang ini. Okey. Jadi kita bawa ke bahagian sini, not yang bahagian sini. Okey. Jadi kita boleh erase yang ini. Semua yang ini kita erase. Jadi kita nampak objek tu. Jadi kita nampak lebih smooth daripada yang garisan yang pertama tadilah, yang ini. Jadi kita erase yang ini. Kita nampak itu lebih smooth. Jadi kemudian kita erase yang tanda ni semua. Kita erase yang ni. Jadi kita erase yang ini. Yang ini kita erase. Okey, jadi itu kaedah yang kedua. Ada ketikanya kita tak boleh menggunakan quadrant. Jadi kita kena kaedah yang macam ni tadi. Jadi untuk latihan ini kita gunakan quadrant saja. Line kita gunakan quadrant. Ada cantik dalam sini. Tapi ada ketikanya tidak boleh menggunakan quadrant. Kita kena buat divide. Okey. Jadi sekarang kita dapat yang ini. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat line, kita gunakan endpoint kat sini. Dah terdelete tadi. Okey, kita tekan F5, bawa ke bahagian endpoint dekat bahagian sini. Sekiranya kita tak gunakan kita punya snap dengan auto. Okey, jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita kena trim. Yang ini kita trim untuk mendapatkan dia solid. Ini yang kita trim, buang yang ini. Yang ini kita trim, buang yang ini. Jadi yang ini kita trim, buangkan yang ini. Dan yang ini kita erase. Okey, yang ini pun kita erase. Okey, kemudian yang ni kita trim. Ambil ini sebagai dia punya sepadan. Okey, jadi kita dapat objek yang seperti mana yang kita kehendaki. Seperti yang dalam lukisan ortografi ini, di mana objek yang sebenarnya adalah dalam keadaan ini. Jadi sekarang kita apa yang kita nampak. Okey, jadi dekat sini ada sedikit dia punya kesilapan. Okey, jadi yang ini kita nampak satu lukisan ke bawah di sini. Jadi sini rasanya ada kesilapan. Jadi you boleh buat apa yang gambar ni tunjukkan. Jadi itulah kaedahnya untuk menggunakan ISO circle itu saja.